Cuan satu, satu dua tiga, cuan. Kita mulakan kuliah kita malam ni insya-Allah. Sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan kamu beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya, sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila al-khairi ibtigha'a liwajhillah wa mardadihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga yang semulakan Fadil Tuan Bilal, sebenarnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Kita lagi dapat bersama malam ni, sambung kuliah bab akidah insya-Allah. Kusuat apa tuan? 109. Okey, hukum adi ataupun hukum adat. Insya-Allah ni ada kitab boleh semak. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah kata oleh musannif atau pengarang kitab mudah-mudahan bermanfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Katal nyamuk Ha? Oh, nak sembuh.
InsyaAllah. Jadi malam ini kita lihat hukum adi atau hukum adat. Itu iaitu suatu hukum atau perkara yang berlaku secara ulangan dan sah perlawanan antara satu dengan lain. Kemudian hukum adi, hukum adat terbagi pada 4 bahagi. Pertama, perhubungan ada dengan ada ataupun pertambatan. Sebab kita ada sebut pertambatan. Pertambatan antara ada dengan ada. Contohnya ada makan maka ada kenyang. Ada makan ada kenyang. Tak? Atau ada api maka ada panas. Ada makan maka ada kenyang. Sebabkan ada makan maka adalah kenyang kan. Tapi ada juga makan tak kenyang. Ada juga makan tak kenyang. Makan banyak makanan tapi tak kenyang tak. Tak tahu apa benda yang dimakan. Atau ada api maka ada panas. Api dia punya ciri-ciri api ialah membakar kan, membakar panas. Tapi ada juga api yang Allah Ta'ala takdirkan tidak panas lah. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam lah, di mana api tidak membakar akan batang tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak? Itu kelebihan lah. Allah Ta'ala nak tunjuk sesuatu kan, maka dia boleh buat apa yang dia nak. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, perhubungan tiada dengan tiada ataupun pertambatan tiada dengan tiada. Contoh, tiada makan maka tiada kenyang. Tiada panas maka tiada api. Tiada panas maka tak ada api. Cuma panas ini tak semestinya api. Ada juga benda lain panas tapi dia bukan api kan. Panas. Kemudian perhubungan ada dengan tiada. Contoh, ada panas maka tiada sejuk. Ada panas maka tiada sejuk. Sebabkan ada panas maka tak ada sejuk. Atau ada kenyang maka tak ada lapar. Sebabkan kenyang maka tiadalah lapar kan. Itulah tu. Mana pertambatan ada dengan tiada. Kemudian seterusnya, pertambatan tiada dengan ada ataupun perhubungan tiada dengan ada. Contoh, tiada makan kerana ada, tiada lapar kerana ada makan. Tiada hangus kayu yang dibakar kerana ada air yang menyiram. Tiada hangus kayu yang dibakar api kerana ada air yang menyiramlah api tadi, maka api tadi pun padamlah. Macam tu. Baik, kemudian dah. Jadi terdapat 4 hukum adat. Pertama, pertambatan ada dengan ada. Nampak? Dia sebut pertambatan. Tadi sebut perhubungan. Boleh juga kita katakan pertambatan. Ada dengan ada. Pertambatan tiada dengan tiada. Pertambatan ada dengan tiada. Pertambatan tiada dengan ada. Jadi kita kiaslah benda-benda lain lah. Kita kiaslah benda-benda yang lain, insyaAllah. Dan harus berlawanan suatu perkara yang di dalam hukum adat dengan perkara yang lain, seperti ada api, tiada panas, atau ada makan tetapi tiada kenyang. Nampak? Seperti ada api tapi tiada panas. Api tak panas lah. Seperti api Nabi Ibrahim tu kan, yang tak hangus tu, ya api. Hakikat api ni biasa membakar tapi tidak membakar. Air betul kan? Sifat air ialah menghilangkan dahaga kan. Sifat air menghilangkan dahaga. Tapi ada juga air tak menghilangkan dahaga. Air apa yang kalau kita minum tak hilang dahaga, tuan-tuan? Air apa? Air laut kan? Air laut. Air laut kalau kita minum masin kan, dia tak hilangkan dahaga. Macam tu. Tambah haus lah kan, cari air lain lah. Ataupun air bersangatan panas. Air tapi bersangatan panas. Jadi dia tak menghilangkan dahaga lah.
Kerana setiap perkara yang berlaku itu dengan izin Allah Ta'ala. Semua yang benda yang berlaku dalam dunia ini dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan api itu membakar, dia tidak akan bakar. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan air itu menenggelamkan, dia tidak akan menenggelamkan. Seperti Nabi Musa, kisah Nabi Musa AS, kan, bersama dengan kaumnya Bani Israel. Nampak? Jadi laut terbelah. Jadi kaumnya, Musa dan kaumnya boleh menyeberang laut Merah. Dan perkara-perkara tersebut dinamakan sebagai hawarikul adat. Hawarikul adat ataupun perkara mencari adat yang berlaku di luar biasa, seperti yang pernah terjadi kepada kisah Nabi Ibrahim, situ kan sebut tu, yang tidak hangus apabila dicampakkan api, dan kisah Nabi Ismail alaihissalam yang tidak lut ditoreh oleh pisau. Nampak? Kisah Nabi Ismail yang tidak lut ditoreh, disembelih kan, tapi tak putuslah. Jadi Allah Ta'ala gantikan dengan seekor kibas. Dan sebagainya. Baik, jadi perkara mencari keadaan ni ada banyak. Antaranya yang tengok dalam carta tu. Pertama, sihir kan. Sihir tapi ni dalam bentuk yang tak baik lah. Dia benda mencari adat ni ada dua benda. Dia dua pecahan. Satu dalam konteks yang baik, satu konteks tak baik. Dalam konteks tak baik, mana dia? Contoh sihir lah. Sihir dalam konteks tidak baik. Kemudian ihanah, hinaan Allah pada musuhnya, nampak, dalam konteks tidak baik. Kemudian istidraj, kejayaan palsu pada musuh Allah. Kejayaan palsu kepada musuh Allah. Mana keseronokan, kemewahan hidup yang boleh melalaikan manusia tadi, sehingga terlalai. Kemudian ibtila, turun balak kepada musuh. Ini 4 kategori, 4 benda yang termasuk dalam perkara yang tidak elok. Yang elok mana? Itu yang 4 tu, yang bawah tu pula. Pertama, mukjizat, pertolongan Allah Ta'ala hanya pada Nabi dan para Rasul. Kemudian irhas ni tanda kebenaran Nabi. Nabi boleh dilantik sebagai Nabi. Nabi belum dilantik sebagai Nabi, tapi dah berlakulah perkara luar biasa pada Nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW kan, mana awan tu kan mengikuti baginda Rasulullah. Jadi Nabi itu dia tak panas lah ketika pergi bermusafir, berdagang negara Syam kan, niaga di Syam. Jadi ada awan lah ikut, macam tu baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak panas lah. Itu dengan irhas. Irhas, perkara luar biasa sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian karamah, pertolongan Allah Ta'ala pada wali Allah. Wali Allah Ta'ala yang mendapat sesuatu kelebihan luar biasa. Contohnya boleh berada di 2 tempat dalam satu masa. Boleh 2 tempat dalam satu masa. Itu wali Allah. Boleh berjalan atas air. Boleh terbang di udara. Jalan atas air. Ini antara bentuk karamah lah. Allah Ta'ala beri pada wali Allah. Kemudian ma'unah ialah kejayaan kepada orang-orang soleh. Kejayaan pada orang soleh. Mana perkara luar biasa lah Allah Ta'ala bagi pada orang soleh, sehingga dia terhindar daripada bala bencana. Musibah dia terhindar. Orang lain kena dia, tapi dia tak kena. Dia seorang tak kena kan. Dia bukan wali Allah, tapi kenapa dia tak kena kan? Orang lain semua terkena musibah tersebut, tapi dia seorang tak kena. Ini akan sebagai ma'unah lah. Kelebihan tertentu Allah Ta'ala bagi pada orang yang soleh. Dia soleh, tapi dia bukan wali Allah, tapi dia soleh. Baik. Itu dia tadi tuan-tuan. Ada 8 jenis perkara mencari adat, dan daripada 8 tadi terbagi pada 2. Yang dalam konteks baik dan konteks tidak baik. Yang baik tadi Yang baik tadi mukjizat, irhas, karamah, maunah. Yang tak baik ibtila, sihir.
ihanah dan juga istidraj. Kejayaan palsu pada musuh Allah. Maknanya kesenangan hidup. Nampak? Kesenangan hidup Allah Ta'ala bagi pada musuh Allah. Dia tak semayang. Tak puasa, semualah. Minum arak. Tapi dia kaya raya kan. Kaya raya, duit banyak. Itu istidraj lah. Baik, kemudian maka ketiga-tiga hukum ini, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, terbeban ke atas setiap mukallaf agar mempelajari dan memahami dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Hukum akli, hukum akal. Kita dah bahas di belakang kan hukum akal. Dia ada wajib akli, mustahil akli, harus akli, wajib akli daruri, wajib akli nazari. Kita dah bincang dulu hukum akal di muka surat 104. Dia ada wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Hukum syarak. Hukum syarak itulah wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu hukum syarak. Hukum wadai. Muka surat 108. Hukum wadai. Sebab, syarat, manik, sah dan batal. Sebab, sebab, syarat, manik, sah, batal ni ada hubung kait. Dia ada buku hubung kait dengan hukum taklifi jugalah. Hukum wadai ini pecahan daripada hukum taklifi. Mana ada hukum taklifi dulu, baru pula hukum wadai ada. Sebab, syarat, manik, sah, batal. Muka surat 108. Kemudian hukum adi yang kita bincang tadi. Kemudian seterusnya, jadi semua tadi hukum aklal, hukum syarak, hukum adi, adat terbabat ke atas setiap mukallaf agar mempelajari dan memahami dengan bersungguh. Dan mukallaf itu ialah seorang yang diberati dengan hukum hakam dan juga perintah agama. Itu dikatakan sebagai orang mukallaf. Baik, kemudian hukum tadi dia buat dalam bentuk cata pula. Hukum syarak ada taklifi, hukum wadai. Hukum akal ada wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dan wajib pula ada daruri nazari, mustahil ada daruri nazari, dan harus ada daruri dan nazari. Adat, pendapatan ada dengan ada, pertambatan tiada dengan tiada, pertambatan ada dengan tiada, pertambatan tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Itulah. Ada 4 jenis pertambatan itu. Dia dibuat dalam bentuk cata, senang nak mudah nak faham kan? Gitu. Dah buat cata tak faham pun saya tak tahu nak cakap kan? Dah buat cata tak apa faham juga Ustaz. Macam mana nak buat itu? Nak buat kerja, nak buat gambar lain pula ke? Apa gambar nak buat lagi? Supaya faham kan? Saya rasa cata ni senang kan? Baik, kemudian hubungan hukum akal dan adat membawa kepada penemuan kajian ilmiah. Seterusnya membenarkan hukum syarak serta bersesuaian dengan fitrah manusia dan akhirnya membuktikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Logik akal terhadap penciptaan alam semesta, sains dan sejarah kehidupan manusia yang dibenarkan dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Manusia hidup di alam semesta yang sangat hebat. Sejak berkurun manusia menganggap kejadian alam adalah sesuatu yang berlaku secara semula jadi. Ini kebanyakan tanggapan manusia lah. Banyak tanggapan manusia dia kata, ini semua kejadian alam. Banjir kejadian alam. Ribut taupan kejadian alam. Apa lagi? Tanah runtuh kejadian alam. Banjir kan? Sekarang ni banjir. Ada beberapa tempat banjir itu masih banjir lagi. Kalau ada surut pun kan, mana kata berat mata memandang, berat bahu memikul lah. Bila banjir berlaku ni, berat mata memandang, berat mata memikul. Betul tak? Satu adalah banjir, habis semua harta musnah. Bila dah surut pelan, satu hal lagi. Dengan lumpur dia, nak bersihkan, tembak air lagi. Habislah semua hancur, rosak.
Reject lah. Belilah barang baru kan, beli kapet baru, beli almari baru, semua nak kena baru lah. Biasalah. Tapi kalau benda-benda plastik ni okey lagi lah. Kalau plastik okey lah. Ni benda-benda macam kayu ni, papan ni kena air memang habis lah kan. Almari kena kayu ni, cuma kayu-kayu habis. Tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Memang rosak lah biasanya, berendam lama kan, macam tu. Tu semua dugaan Allah Ta'ala kan. Cuma ada sebab lah. Setiap berlaku ada hikmah, bukan sengaja Allah Ta'ala buat. Baik, Jadi manusia hidup di alam semesta dengan sangat hebat, yang sangat hebat. Sejak berkurun manusia menganggap kejadian alam adalah suatu perkara yang berlaku semula jadi. Segala fenomena alam seperti penciptaan langit bumi menjadi sesuatu yang sentiasa diperbahaskan oleh manusia untuk mendapatkan jawapan terhadap keberadaan manusia di alam ini dan hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Manusia secara akalnya melihat apa yang ada di secara fitrah, pasti akan mengakui tentang kewujudan kuasa besar yang mengawal seluruh kejadian yang sangat hebat ini. Seumpama seumpama ditemukan teori bagaimana seluruh planet-planet berputar dengan pergerakan yang sangat seimbang, sehingga matahari tidak mendahului bulan. Itu juga sebaliknya, matahari tidak mendahului bulan dan bulan tidak mendahului matahari. Betul tak? Kita berada di satu alam yang begitu cantik, kuat, gagah. Itulah alam semesta lah. Sebenarnya alam ni pun banyak juga. Ini bukan kita alam kita ni. Kita ni berada dalam satu galaksi. Galaksi Bima Sakti namanya. Galaksi apa tuan-tuan? Galaksi Bima Sakti. Kita berada dalam galaksi itu. Dalam galaksi ni ada bumi, ada juga planet-planet lain. Dalam setiap galaksi itu ada matahari dia sendiri. Dalam setiap galaksi ada matahari sendiri. Kat alam ni tak berapa ribu galaksi. Tak berapa ribu jenis galaksi yang terdapat yang di alam ini. Kita berada dalam salah satu daripada galaksi. Nak habis satu galaksi, daripada satu galaksi nak sampai ke ujung galaksi tu, tahu berapa lama pula. Bertahun pun sampailah ke ujung galaksi. Tu satu galaksi je. Tak? Satu galaksi je. Planet-planet yang kita belajar tu, tak sekolah tu kan. Ada berapa planet tu? 12 12 ke? Tu yang kisah tu lah, kisah. Kan Nabi Yusuf alaihissalam dia bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, dia melihat 12 bintang. Bintang tu planet lah. Kemudian matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat dia sujud kepadaku. Aku lihat. Jadi 12 planet tu semua berada lah dalam galaksi Bima Sakti tu. Masuklah bintang-bintang dia sekali lah. Baik. Planet-planet daripada galaksi lain tidak beredar mendahului planet-planet dalam galaksi yang lain. Nampak? Planet-planet dari galaksi yang lain tidak beredar mendahului planet dalam galaksi yang lain. Semuanya berjalan di atas paksi masing-masing yang sangat seimbang. Semua yang sangat teratur ini dimulai dengan satu ledakan besar. Big Bang. Teori Big Bang lah. Jutaan tahun dahulu yang menjadi permulaan dalam semesta sebagaimana diakui oleh Profesor George Abel daripada Universiti California. Profesor Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time. Brief History of Time ni cerita tentang masa, tentang zaman masa lah. Tentang zaman masa. The Brief History. Tu yang kita apa tu teori Big Bang ni terdapat dalam buku ni lah. Dalam buku yang dia karang.
Sejarah singkat masa. The brief history of time from the big bang to black hole. Sejarah singkat masa daripada letupan besar ke lohong hitam. Ke lohong hitam, lubang hitam. Dia cerita tentang itulah, tentang teori Big Bang ni. Jadi maknanya planet-planet ni asal dulu dia macam berkumpul dah. Dia berkumpul lah planet tu dulu. Jadi berlaku letupan, maka tu yang berpecah-pecah. Tu yang banyak planet-planet terdapat di alam dunia ni. Pecah-pecah kan. Teori dia lah. Kan? Menyatakan bahawa alam semesta berdasarkan perhitungan dan keseimbangan yang tersusun yang lebih baik daripada apa yang dapat kita rasakan. Kemudian seorang pakar fizik, Roger Penrose, yang mendalami membuat kajian tentang asal-usul alam semesta, mendapati bahawa adanya alam ini bukan kebetulan belaka. Jadi alam ni dia kata kalau ikut pada teori dia bukan orang kata saja-saja ada, tak ada. Bukan kebetulan ada. So maknanya mesti ada pencipta lah. Mesti ada pencipta. Mustahil alam yang hebat tak ada pencipta. Rumah pun ada pencipta rumah, pembuat rumah. Kereta ada pencipta kereta. Tak? Rumah, kereta, apa lagi? Apa benda, motosikal, bas, lori, apa saja benda terdapat dalam alam ini mesti ada pencipta. Masjid mesti ada pencipta masjid. Mereka ciptalah. Mereka cipta. Mustahil alam yang itu besar, alam yang ada luas terbentang dengan hutan, gunung, ganang, lautan, sungai, dan dalam lautan tu ada kehidupan-kehidupan, di daratan pun ada kehidupan manusia, ada binatang, kan? Dalam hutan pun ada kehidupan. Faham? Okay? Dia yang terbang di udara, burung-burung pun kehidupan. Banyak kehidupan. Mustahil alam ni tak ada yang mencipta. Mesti ada yang mencipta dan menguruskan dia lah. Menguruskan alam tadi. Angin dia bertiup, mesti ada yang menguruskan angin. Lautan, ombak laut. Ombak mengejar pantai. Okay? Pasang surut lautan. Ada masa pasang, ada masa surut. Ada masa pasang, ada masa surut. Bila surut tu jauh sangat air kan. Bila pasang tu dekat sangat kat tepi pantai kan. Sampai ke ketor dia punya air tu. Air tu, laut tu kan. Ada pasang surut. Matahari tu juga mengelilingi matahari, planet kita bumi mengelilingi matahari. Masing-masing ada fungsi masing-masing. Hujan yang turun. Hujan yang turun. Macam mana hujan turun? Adanya proses. Proses penyejatan air. Proses penyejatan air laut. Air laut tu disecat oleh matahari ni, dibawa naik ke langit menjadi wap air. Kemudian wap air itu berkumpul di antara ke daratan. Semakin berat akhirnya jatuh. Jadilah air hujan. Air hujan tu turun, lepas tu masuk ke dalam sungai. Sungai pergi ke laut balik. Sampai laut sejat balik. Jadi benda tu berputar kan. Siapa yang menguruskan? Mesti ada yang menguruskan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Mesti ada yang menguruskan binatang-binatang yang kita makan. Ayam, lembu, kambing. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan binatang tu beranak, dia tak akan beranak. Allah Ta'ala takdirkan nak bagi makan kita ni, kita ada makanan. Jadi binatang tu beranaklah dia. Dia berkahwin, mengawat, beranak. Kan? Jadi adalah sumber makanan kita. Ayam tadi kan adalah. Habis kalau ayam terputus, bekalan ayam terputus macam mana tuan? Kita pun menunglah. Tak dapat nak makan KFC, tak dapat nak makan McDonald. Ayam goreng tak dapat nak makan. Ayam semua makanan habis, semua makanan habis ada.
Allah Ta'ala sayang manusia ni, dia uruskan makanan. Uruskan makanan semua. Ada yang menguruskan makanan. Malaikat-malaikat yang menguruskan makanan. Jadi kita tidak terputus makanan. Ikan-ikan dalam lautan. Kalau tak ada ikan lautan tu habis, macam mana? Kalau tak ada ikan termenung tu, kita kata istilah ikan termenung kan. Kalau tak ada ikan, habislah sumber ikan termenung ni, ikan tak beranak-beranak dalam laut tu, tak beranak-beranak. Habislah sumber makanan. Apa benda kita nak makan? Semua binatang pun tak ada, habis. Makan daun kayu lah, nampak? Daun kayu kan, pucuk paku lah kita makan. Pucuk paku. Tapi hebat kita, orang kita ni, paku pun dia makan. Pucuk paku dia makan. Baik. Baik. Kita lihat tadi, seorang pakar fizik, Roger Penrose, yang mendalami kajian tentang asal-usul alam semesta, mendapati bahawa adanya alam ini bukan kebetulan belaka. Nampak? Dia bukan kebetulan. Dia ni pakar fizik. Sama ada Islam tak Islam, saya tak pastilah. Sebab orang barat ni orang barat ni ada yang dia kaji ni, memang dia kaji tu memang ikhlas dia mengkaji. Ikhlas dia nak mengkaji lah, untuk mendapatkan daripada mana sebenarnya punca dia kan, pada tu. Dia menunjukkan pasti ada tujuan segala penciptaan tersebut. Bagi sebahagian cendekiawan, dia kata alam semesta telah lama berada di luar sana dan akan tetap berada di sana walaupun sebelum ciptaan manusia. Walaupun sebelum ciptaan manusia pun dah ada alam. Dah ada lah planet-planet ni. Dan planet-planet kecil ada besar. Antara yang besar matahari lah. Matahari yang besar lah, planet besar. Kalau tuan-tuan lihat tu, bumi kita ni kalau didekatkan dengan matahari, matahari punya lah saya besar. Bumi kita ni macam satu titik hitam je. Macam satu titik hitam diletakkan ke matahari tu lah. Punyalah besar matahari tu. Bila bumi kita yang besar ni, yang kita tak habis merayau dalam bumi ni sejak daripada kita lahir sampai sekarang. Tuan-tuan habis tu merayau dalam dunia ni. Tak habis juga. Seramban ni pun tak habis merayau. Seramban ni pun tak habis merayau. Sebut je nama taman kan, ada nama taman yang kita tak pernah dengar kan. Ada taman kadang tak pernah kita dengar. Ada apa taman tu? Ada. Lagi nama boleh-boleh. Apa lagi kalau sekarang ni ada taman-taman baru. Baik. Faham kan? Jadi saiz matahari dengan bumi memang jauh beza lah. Dengan planet lain. Tapi matahari ni pula bila dibanding dengan bulan ataupun dengan bintang-bintang, rupanya bintang-bintang ni jauh lagi besar daripada matahari. Rupanya bintang-bintang ni jauh lagi besar. Kalau tuan-tuan lain masuk, tuan-tuan rajin masuk dalam YouTube kan, perbezaan planet-planet terdapat di alam. Perbezaan planet-planet terdapat di alam ni. Dia akan buat perbandingan planet-planet daripada planet yang paling kecil sampai planet yang paling besar. Okey. Yang mana planet-planet yang besar ni rupanya dia jauh lagi besar daripada matahari. Bulan-bulan, bintang-bintang ni. Bintang tu nampak kecil. Sebab apa? Dia jaraknya sangat jauh. Tapi kalau bintang tu didekatkan dengan matahari, cahaya matahari tu hilang. Sebab cahaya bintang ni lagi terang. Cahaya bintang lagi terang berbanding dengan cahaya matahari. Kalau didekatkan bintang dengan matahari, maka hilanglah cahaya matahari. Kalau cahaya bintang tu jauh lagi terang, bersinar. Sebabnya bintang ni jauh. Walaupun jauh nampak kecil kan, halus kan bintang kan, tapi bila didekatkan, Masya Allah, dia jauh lagi besar daripada matahari. Baik, kemudian tuan-tuan, kita hanya menyadari kemudian dan mendapati kehidupan kita tetap berada di tengah-tengah alam semesta yang sangat luas. Perencanaan dan tata aturan. Betul tak?
perencanaan dan tata aturan yang tiada bandingan ini tentunya membuktikan tentang kewujudan Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas, yang sangat berkuasa mengendalikan alam ini secara sangat teratur. Semua fakta daripada kajian cendekiawan timur dan barat menunjukkan pada kita betapa akan manusia tercetek untuk berdepan apabila berdepan dengan ilmu Allah Ta'ala yang terbentang dalam semesta yang sangat luas. Betul tak? Manusia ni paling cerdik, kalau cerdik paling pandai sekalipun masih lagi tak mampu melawan kuasa Allah. Betul tak? Covid je pun tuan-tuan boleh tengoklah. Kan? Allah Ta'ala datangkan Covid ni, pandemik ni, kan, dah banyak pula yang mati dah. Sikit je, benda tak nampak pun, halus, benda tak nampak pun. Kalau ikut pada teori kita ni, benda tak nampak ni macam tak percaya je. Benda tak nampak, boleh percaya ke? Itu sebabnya ada yang kata, alah KKM penipu semualah, menipu semua kan. Sebab benda tak nampak, benda halus kan, benda nampak. Sebenarnya benar ada kan? Benar ada. Sebab ramai pun dah mati pun. Betul tak? Di luar negara pun banyak yang mati. Berpuluh ribu yang mati tuan-tuan. Sekarang ni pun nak kata vaksin dah keluar. Cuma tak tahulah macam mana keberkesanannya vaksin ni. Dah setahun kan rasanya. Daripada bulan 3 kan. Bulan 3 itu kita mula start dia punya COVID tu. Sekarang dah bulan 1. Nampak? Dekat dah setahun dah tu. Dekat dah setahun dah. 2019 start dah. 2019 dah start. Okay. Tak tahulah. Nak cakap apa kan. Itu bau COVID dia. Nak kata ada kat UK tu ada lagi pula virus lain pula. Lagi ganas pula virus dia. Itu lagi ganas. Yang ini tak hilang, datang yang lain pula. Yang teruk, yang paling teruk Indon lah, Indonesia teruk lah. Kapal terbang pun jatuh. Indonesia ni kapal terbang ni tahu apa jatuh. Kojak jatuh kan. Kojak jatuh tu bang. Kapal jatuh dah. Kita ada juga jatuh tapi tak banyak, tak selalulah kan. Tapi di sana tu memang kojak kan jatuh. Mana dalam setahun tu ada juga itu. Setahun ada jatuh. Ni nak gempa bumi pula ni. Yang terbaru gempa bumi pula Indonesia juga. Itu sebabnya Indonesia ni banyak lagi ke Malaysia. Dia kalau dapat di Malaysia ni giang motor dia. Ada orang Indonesia tak sini? Tak ada. Supaya tak ada orang Indonesia. Kan? Dapat di Malaysia ni giang motor dia kan. Skor dia. Baik, seterusnya. Kemudian berikutan dengan itu fahaman materialism. Okey, fahaman materialism yang menjadi teras pemikiran pada abad ke-19 hancur dengan diganti pertemuan fakta sains yang bertepatan dengan Quran yang telah diturunkan 1400 tahun dahulu sebagaimana teori Big Bang, ledakan masa dan kenyataan terdahulu dalam Quran. Inilah Quran dia. Ni teori Big Bang ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli hayyin syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Langit dan bumi ini dulu adalah padu, bercantum langit dan bumi ini. Kemudian kami, kata Allah, pisahkan kedua-duanya. Dan daripada air kami jadikan sesuatu hidup. Maka mengapakah mereka tiada beriman? Nampak? Jadi para saintis menyatakan bahawa terdapat gas yang telah wujud sebelum berlakunya ledakan besar. Dan ini dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Summa stawa ila samai wa hiya duhanun faqala laha
walil ardi tiyatau au qarahau au qalata ataina ta'in. Kemudian dia Allah Ta'ala menuju kepada penciptaan langit, dan dia langit masih dalam keadaan asap. Masih dalam keadaan asap. Lalu dia berkata kepadanya, langit dan bumi, datang kamu berdua dengan perintahku dengan suka dan terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka. Kami datang dengan suka. Nampak? Faham tak? Jadi asalnya lupanya planet ni dia padu, bergabung lagi, lepas tu pecah. Macam tu. Kita juga dengan bumi ni. Bumi ni kan dia ada banyak, ada benua-benua kan. Kalau ikut pada teori, asalnya bumi ni kan, asalnya dia tak ada yang pecah-pecah pulau-pulau ni, tak ada. Dia sekali je. Lepas tu terpecah. Nanti jadi orang kata Australia, benua Australia. Lepas tu ada benua Afrika, ada benua Eropah, ada benua Amerika. Kalau tuan-tuan tengok dia punya bentuk tu, Amerika tu, kalau dicantumkan dengan benua Eropah dengan benua Afrika, macam kena bentuk tu kan, bentuk benua Amerika tu. Jadi kan nampak situ, maknanya kalau ikut teorinya, asalnya memang tercantum. Benua Amerika dengan benua Asia ni asalnya tercantum. Begitu juga dengan benua Australia, tercantum. Lepas tu pecah. Itu yang terasing tu. Macam tu. Baik. Kemudian ada pula menyatakan teori terbaru ni, masa semakin laju. Pernah baca tak dalam surah apa? Kan, di mana masa semakin laju. Makna tak ada lagi 24 jam satu hari. Tidak ada lagi 24 jam satu hari. Dia dah kekurangan 5 saat, kata silap saya. Kekurangan 5 saat 24 jam. Jadi mereka saintis kata kenapa berlaku itu. Jadi mereka buat kajian lah, kenapa bumi ni berpustar lagi laju sekarang ni. Dan salah satu sebabnya tidak ada, jadi orang yang mengerjakan tawaf tak ramai. Alasan mereka ialah orang mengerjakan tawaf tak ramai. Jadi tidak ada keseimbangan kepada bumi itu. Sebab bumi ni rupanya dia punya tawaf itu pun dia ada fungsi dia. Tawaf Kaabah tu pun ada fungsinya. Itu sebab Kaabah ni kalau peristiwa Isra Mi'raj kan, kalau Kaabah tu dia bertentangan dengan apa tu yang terdapat di langit itu. Lu hapus kan? Sidratul Muntaha ke apa? Yang bertentangan dengan sana lah. Mana kat sana pun ada juga malaikat-malaikat bertawaf. Jadi malaikat bertawaf kat sana itu jadi bertentangan dengan manusia yang bertawaf di bumi. Jadi dia ada kaitan lah. Sampai itu pula jumlah orang sekarang ni disebabkan COVID ni, jumlah yang tawaf tak ramai. Jadi tidak balance lah keseimbangan itu. Kerana tawaf ni, Kaabah ni sepatutnya 24 jam biasanya dia mesti ada orang tawaf. 24 jam ada tawaf kan. Sejak daripada dulu kan. Daripada dulu lagi, sejak daripada kita lahir lagi, maknanya orang tak berhenti tawaf. Bila berlaku pandemik ni, tu yang tak ada orang nak tawaf. Orang tak ada tawaf. Kalau ada pun seorang orang yang tawaf. Jadi dia tidak ada keseimbangan lah, tidak balance-nya kepada pergerakan bumi itu. Wallahu alam lah semua tu atau tidak. Jadi kalau betul tu maknanya memang betul lah Islam ni. Betul tak? Macam tu. Maknanya betul lah perbuatan tawaf itu. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun, sebelum daripada Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul pun, orang-orang kafir Quraisy ni pun tawaf juga, mengikut pada agama Nabi yang sebelumnya. Ikut pada agama Nabi yang sebelumnya. Mana tawaf ni sejak daripada dulu dah berlaku dah tawaf. Dah berlaku dah tawaf ni. Baik. Seluruhnya manusia pada zaman dahulu mempercayai dengan akalnya bahawa bumi itu rata.
dan akan berakhir di ujungnya. Tetapi pendapat tersebut ternyata tersalah dan tersasar. Saintis yang pertama yang membuktikan bahawa bumi ini bulat bujur ialah Sir Francis Drake yang telah mengelilingi bumi dunia pada tahun 1597. Maaf. 1597 orang dah keliling bumi dah. Kita lahir tahun bila? Kita lahir tahun bila? Nah, kita pun tak mengelilingi bumi. Dia dah mengelilingi bumi dah. Orang barat ni. Orang putih kan? Dia lah mengelilingi bumi ni. Kan? Orang Melayu kita dulu pun mereka juga pedagang. Mereka juga pedagang. Kan? Zaman kerajaan Melaka dulu mereka pedagang. Ada yang belakang sampai ke Mekah pun ada. Kan? Ada yang pergi mengaji Mekah pun ada. Cerita tengoklah Tok Guru yang lama tu. Tok Guru Patani, Tok Kenali kan. Mereka dulu pergi mengaji ke Mekah. Dulu apa dia punya pengangkutan yang ada? Kapal terbang tak ada. Yang ada kapal lah, kapal air ni, kapal layar ada lah. Kapal dagang semua kan. Jadi mereka naik kapal tu pergilah. Belajar di Mekah, di Mesir mereka belajar, balik jadi Tok Guru. Gitu. Contohnya yang apa tu? Syekh Daud Patani kan. Pernah dengar kan Syekh Daud Patani yang mengarang kitabnya Timoh Salih. Dah lama dah meninggal dah. Dia dah lama meninggal dah. Kan? Di mana dia dulu mengaji di Patani 2 tahun. Mengaji di Aceh 2 tahun. Mengaji di Mekah 30 tahun. Mengaji Mekah 30 tahun. Mengaji Madinah 5 tahun. Akhir meninggal di Taif. Syekh Daud Patani mengarang kitab Timoh Salih. Jadi maknanya orang Melayu dulu semua dah pergi belayar dah. Hebat orang Melayu ni dulu. Jadi jangan kata orang Melayu tak hebat. Ada orang kata Melayu tak hebat. Sebenarnya Melayu ni lama dah hebat dah. Lama dah hebat. Sejarah Melayu tu ada diceritakan di muzium-muzium tu. Di UK kan, di luar negara di Eropah. Sejarah Melayu ni ada diceritakan. Ditulis di sana lah. Tapi banyak orang kita ni kadang memang pelekeh orang Melayu. Melayu Islam lah. Ada juga Melayu tak Islam. Maksud saya Melayu Islam lah. Faham InsyaAllah. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni insyaAllah. Tanda kat situ. Dan akan datang kita sambung lagi. Dia tak ada gempa bumi. Langit yang bumi itu dia padu, lepas tu pecah. Teori Big Bang tadi lah, pecah. Dengan kuasa Allah Ta'ala dia pecah lah. Pecah tu yang adanya bintang-bintang, planet-planet yang lain lah. Oh bukan. Itu bukan benua lain. Itu kalau bumi je. Ini bumi, langit, bumi itu bergabung lah. Langit, bumi bergabung. Pecah. Itu ya pecah tu. Itu yang banyak planet-planet terdapat di alam dunia ini. Yang kecil, yang besar semua ada. Okey. Besoknya habis. Lain soalan? Tak ada. Tak ada. Kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'ana mutaqabbala hasan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.